Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man wala. Semua dihibur rahman datang Allah yang senantiasa diberikan rahmat dan juga keridaan, dan juga Allah jauhkan daripada segala berbahaya dan juga daripada penyakit yang sekarang sedang menular. Dan mudah-mudahan jemaah semua, walaupun kuman-kuman itu berterbangan, insya-Allah kuman itu hanya lalu di tepi-tepi kita, tidak susah. Insya-Allah. Berkat apa? Berkat kita senantiasa hampir tunduk, patuh dan senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana la darara wala dirar. Sesuatu itu tidak akan memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah semua yang disayangi, untuk itu kita baca umur dulu, kita sedekahkan pahalanya kepada roh-roh yang telah kembali ke rahmat Allah, sama ada mereka adalah kedua ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, dan mungkin ada yang sebahagian suami-suami yang telah mendahului kita, dan juga abang kakak kita, keluarga kita, zuriat kita, para guru, para ulama. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakatuh al-Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Untuk diri sendiri, pegang dada sini, sebut nama. Namaku Masirah binti Maslan. Al-Fatihah. Boleh sebut nama masing-masing. Letak dekat dada, okey, jantung kita. Mudah-mudahan ianya senantiasa bergerak mengikut ihdinas siratal mustaqim, petunjuk Allah sepanjang masa. Sebab itu kita minta nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kepada siapa lagi kita nak minta tolong? Okey, sebut nama, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk diriku Masirah binti Maslan. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, berkat Al-Fatihah, afiatkanlah seluruh tubuh badan kami, ya Allah. Seluruh penglihatan kami, ya Allah. Seluruh pendengaran kami, ya Allah. Sehingga akhir hayat kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, jemaah semua. Cuba tenangkan balik apa yang kita dapat daripada surah Al-Waqi'ah. Pertama, cerita tentang kiamat yang pasti datang. Kemudian yang kedua, menggambarkan manusia di hari kiamat nanti terbagi kepada 3 golongan. Ingat tu? Jadi kita ni nanti masuk dalam golongan yang mana? Tu jemaah semua. Ingat pertama disebut Ashabul Maimanah. Yang kedua Ashabul Mash'amah. Yang ketiga dinamakan As-Sabiqun. Jadi kita ni masuk dalam golongan mana? Adakah kita ni masuk dalam golongan Mash'amah? Na'udzubillah. Sebab setakat hari ini, ya Allah, inna solati wa nusuki, sambung, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku bukan ahli neraka, ya Allah. Kerana selama ni aku selalu menyebut nama-Mu sehari semalam sebanyak 17 rakaat, malah lebih daripada itu, ya Allah. Kalau boleh jemaah semua, sehari semalam jangan kurang daripada 25, boleh tak? Biasanya 17 kan? Alah sikit aja. 12, 18, 19, 28 aja tambahnya. Kalau boleh lebih daripada itu. Maknanya jangan sekadar 17, jangan sekadar 25, kena sampai 50 rakaat. Sebab asal solat ialah 50 rakaat kan. Kemudian dikurangkan tinggal 17 rakaat. Jadi di mana kita nak cari supaya kita ni jadi Ashabul Maimanah, bukan Ashabul Mash'amah. Boleh jemaah semua? Sebab itulah saya berdoa kepada Ya Allah, pilihlah aku, Ya Allah. Pilihlah kami, Ya Allah. Keluarga kami, Ya Allah. Menjadi golongan Maimanah. Kalau disebut dalam golongan yang lebih hebat, bersama-sama dengan para Al-Anbiya. Siapa Anbiya? Para Nabi-Nabi, para syuhada. Masya Allah jemaah semua. Sebab itulah jemaah semua. Mudah-mudahan bila kita baca Al-Waqi'ah ini, ianya akan menambah baikkan keadaan diri kita. Paling tidak, bila baca Quran, oh ini maksudnya, aku faham ya Allah. Cubalah dekatkan aku denganmu ya Allah. Sebab itu, pegang kaedah ini, jemaah semua, 24 jam adalah bersama dengan Allah. Kita bersama Allah bukan masa solat je, masa baca Quran je, di mana sahaja, walaupun kita sedang bekerja. Aku ni pejabat, ya Allah, aku ni dunia, walaupun kita dunia, makna kita menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat jemaah semua ya, Ashabul Maimanah, Ashabul Mash'amah. Jadi kita nak Ashabul Maimanah.
Ataupun gulungan yang lagi lebih baik. As-sabiqun, as-sabiqun. Masya Allah. Itu gulungan para al-anbiya. Dan kita dah tahu apakah ganjaran yang Allah berikan kepada ashabul maimanah, ashabul masyamah, as-sabiqun. Ya. Jadi kita ni adalah umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut pula para umat yang sudah akhir zaman. Betul lah jemaah semua ya. Jadi sekarang ni memang dah akhir zaman. Memang dah dekat sangat. Sebab tu sekarang ni kita dilatih duduk rumah. Kalau perlu baru keluar. Jadi kita dah dilatih dah untuk duduk rumah diam-diam. Okey, jemaah semua. Baik ya, insya-Allah. Lenturlah hati kita jemaah semua. Hati kita terlalu keras. Betul tak? Betul jemaah semua. Jadi lembutkanlah. Kerana syaitan tetap mengelilingi kita 24 jam. Ya, memang itu kerja dia. Jangan marah dia. Yang penting kita kena ada kekuatan. Bila nak buat sesuatu yang baik, jangan sebab alam malasnya nak solat. Na'udzubillah jemaah. Alah letih lah nak solat. Kenapa bila pergi supermarket tak letih pun? Angkatlah barang kiri kanan punya berat, relax je kan. Itulah dia jemaah semua. Jemaah semua, kalau orang tanya, ni soal dulu. Dunia tu apa ya? Dunia. Okey, dua ni jawab. Satu dunia, satu akhirat. Siapa nak jawab? On dulu sekejap. Dunia, tak payah banyak-banyak, cakap sikit je. Tipu. Persinggahan. Rumah sementara. Oh, rumah sementara. Oh, ya ke? Sementara tu maknanya? Bukan abadi. Oh, bukan abadi. Betul lah tu. Ayat buku. Jadi kalau dah dinamakan sementara, jadi apa yang kita miliki semuanya akan binasa. Ingat yang itu. Dunia ni akan binasa. Baiklah, kita hidup dalam dunia senang ke susah? Susah, banyak ujian. Susah jemaah semua. Nak makan pun susah, nak tidur pun susah, kena cari bantal, kena cari itu. Itu maknanya hidup dekat dunia ni bukan senang. Kadang demam, kadang penat, kadang sakit kaki. Kadang ada kenderaan, kadang tak ada kenderaan. Macam itulah kesusahan di akhirat kalau tak ada bekalan. Okey, jawapan yang paling pendek, yang tadi betul dah. Dunia ialah semua yang akan hilang. Semua yang akan hilang. Binasa yang kita tinggalkan. Rumah tinggal. Suami tinggal. Mak ayah tinggal. Kenderaan yang mahal-mahal tu tinggal. Pangkat lagi lu tinggal. Pangkat Puan Seri, Datin Seri, Profesor ke, sijil yang tinggi-tinggi tu, Profesor Madya, Doktor apa ke, semuanya akan hilang. Jadi akhirat tu apa? Siapa nak jawab? Rohaya. Akhirat tu apa? Abadi saja. Kekal abadi. Kekal abadi. Maknanya betul. Akhirat yang kekal. Jadi apa yang nak kita bawa kekal tu? Yang kita nak bawa yang kekal tu. Sebab yang kita tinggal itu dunia. Bekalan. Doa. Bekalan kita lah. Apa bekalannya? Amalan. Solat. Sedekah. Solat. Mengaji. Solatnya. Mula-mula sebut. Jangan sebut yang lain. Kerana solat itu untuk Allah. Maknanya solatnya. Puasanya. Zakatnya. Lagi hajinya. Kalau sudah sampai masanya. Selain daripada itu, barulah sedekah.
Sebab itulah jemaah semua, teman yang paling setia siapa? Ni nak tanya, tak ada nama pula tu, yang ada nama 2 je. Kamaria. Kamalia. Okey. Kamalia. Ya. Apa teman kita nanti? Kat dunia kita banyak teman. Teman kita baca Quran. Okey. Jadi teman yang paling setia adalah Al-Quran jemaah semua. Sebab itu baca Quran. Bukan baca je. Jangan asyik belum-belum baca. Tengok dia punya maksudnya. Sebab kan, ini motivasi dulu sekejap. Nanti ketika kita berada di alam kubur, setelah kita dihantar ke rumah yang begitu sempit, malaikat Raqib Munkar dan Nakir dia datang. Ketika dia datang, maka dihalang oleh satu manusia, macam manusia, satu lembaga yang hebat. Handsome lah kalau nisbah manusia. Dia tak bagi dekat. Yang menghalang kita ni, dia tak bagi dekat. Malaikat ni tak bagi dekat. Kau jangan dekat dengan orang ini. Dia kesayangan aku. Malaikat tanya, siapa engkau? Dia adalah teman aku. Siapa itu? Al-Quran jemaah semua. Itu maknanya, kalau kita baca Quran, kita ikut perintahnya, aqimus solah, infak, buat baik, maafkan orang, itu semua, maka dia itulah yang akan menyelamatkan kita. InsyaAllah. Jangan pula jemaah kata, aku dah solat, aku dah puasa, aku dah zakat, aku dah baca Quran, mesti aku jadi ahli syurga. Itu semua terserah kepada Allah. Jaminan syurga adalah rahmat Allah. Rahman dan Rahim Allah. Ya. Jadi yang kita beramal untuk apa itu syarat untuk masuk dalam syurga. Untuk masuk syurga itu semua kerja siapa? Kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah semua, setiap kita duduk, setiap kita bekerja, cuba ingat celik mata, pejam celik, ya Allah, ingatkan Allah. Sekarang ini jemaah semua. Ya. Jadi kalaupun kita memang kita dalam dunia kan, bila makan ingat Allah. Macam mana makan ingat Allah? Nak jadi ashabul maimanah. Makanan ini adalah makanan yang halal. Macam tu sumbernya adalah halal. Tapi janganlah sebut nasi. Engkau ni aku beli tahu dengan duit yang halal. Aku boleh makan kan? Tak. Maksudnya kita jaga dia. InsyaAllah. Okey, jemaah semua. Ingat dari itu ya, termasuk dalam tiga golongan. Kita ambil 2 ni aja. Maimanah dengan masy'amah. Masy'amah anak. Dengan sebab itu, banyakkan minta ampun. Banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Hari-hari kita sebut nama semua. Kita tahu kita adalah hamba Allah yang banyak melakukan kesalahan ataupun disebut dosa. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Maafkan segala keterlanjuran kami, ya Allah. Kelalaian kami, ya Allah. Dia macam tu. Okey, baik jemaah semua. Jadi sekarang ni kita masuk dalam ayat yang ke 66. Habis 62 saja. Oh ya, 62. Habis dah cerita tentang ashabul masy'amah. Tak payahlah kita ingat balik jemaah semua nak jadi ashabul masy'amah ni. Ya Rabbi, ashabul shimal, ya Rabbi, ya duduk di dalam tempat yang begitu panas. Kalau mati tak apa jemaah semua. Ini dalam tempat yang begitu panas diberi minum air menggelegak, air danur, ya Rabbi, dah terbakar hidup balik. Sampai bila? Jemaah semua. Kalau orang yang pernahlah syahadah, maka dia masuk sekejap je.
Lepas tu dia akan dikeluarkan. Tapi sekejap pun tak nak. Jadi sebab itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkan kami, ya Allah. Ya Allah. Sebab tu jemaah semua ingatkan doa masa solat witir ketika Ramadan hari itu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ingat kan? Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Hafalkan tu jemaah semua. Mana setiap kali solat kita baca doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita jangan doa untuk sendiri. Kita doa untuk semua orang. Kita ada keluarga, kan? Kita ada mak ayah, kita ada sahabat. Ya. Jadi baca. Sikit je kan, senang je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, aku nak keridaan surgamu, ya Allah. Aku tak nak nerakamu, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Okay? Maafkan kedua ibu bapa kami, ya Allah. Keluarga kami, zuriat kami, ya Allah. Boleh? Kalau hari-hari kita minta, takkanlah Allah tu bersikap ya, kasar. Aku tak nak dengar engkau cakap. Tak, Allah mendengar. Okey, jemaah semua. Baik. Jadi, habis dah cerita tu ya. Baik, sekarang ni ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtum nash'atal ula falawla tazakkarun. Afara'aytum ma tahrusun. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Baca perlahan masing-masing ayat 70. 1 minit. Baca perlahan masing-masing ayat 70. Okey? Baik. Alhamdulillah. Ini jemaah semua, cuba tengok ya. Ayat 62, ayat 63. Apa perkataan awalnya? Huruf apa? Hamzah. Ini menunjukkan Allah nak tempelak kita. Okey. Ayat, kita tengok ya. Ayat 63. Afara'aitum. Ayat 64. Antum. Ayat 68. Afara'aitum. Ayat 69. Antum. Okey. Ayat ke-71. Afara'aitum. Ayat ke-72. Antum. Jadi Allah tanya, yang tanam pokok tu siapa? Engkau ke aku? Yang turunkan hujan tu siapa? Engkau ke aku?
Itu maknanya seolah-olah Allah nak tenggelak kita. Engkau tahu tak, engkau makan tu siapa yang bagi makan? Itu ya. Jawapan tu maknanya istifham. Soal. Kena jawab. Boleh? Jadi jemaah cuba tandakan ada berapa daripada ayat yang saya baca tadi. Okey? 2, Kira 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. 7 mana tu? Kira balik. 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6. 6. Ada 6 jemaah semua. 6. Ada 6 Baik, cuba tengok. Jadi kita ambil perhatian jemaah semua supaya kita tak jadi orang yang takabur jemaah semua. Dalam apa semua jangan takabur. Itu aku yang buat tahu. Kan kadang-kadang kita cakap macam tu. Kalau aku tak buat, korang jangan haraplah nak makan. Itu maknanya apa? Takabur, besar diri. Okey, boleh? Ini lagi pula dengan apa yang Allah ciptakan. Baik, ayat 62 yang bermaksud. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui tentang penciptaan diri kamu kali pertama. Mengapa kamu tak mengambil pengajaran? Ayat 62. Ya. Balaqad alimtumun nash'atal ula. Falaulah. Maka laulah. Itu pun maknanya soalan juga. Kalau masuk tu 7. Laulah. Kenapa peringatan? Okey, jemaah semua. Jadi soalan ini menunjukkan kepada siapa? Kita. Allah dah kata ni ahli ashabul yamin, ashabul shimal. Akhirnya Allah kata, engkau tahu tak siapa yang jadikan kau dulu? Itu yang Allah kata. Tahu tak, engkau ni dijadikan daripada apa? Ada tak Allah cerita sebelum ini? Ada. Daripada setiap air mani, daripada ini, daripada ini. Yang ada, khuliqahu min turab. Kan? Kejadian Adam daripada tanah. Kejadian kita juga daripada tanah. Tanah mana? Makanan yang kita makan tu kan daripada tanah. Itu maknanya soalan pertama mengingatkan kepada kita. Engkau tahu tak? Engkau diciptakan untuk apa? Macam mana prosesnya? Ini kalau nak cerita nanti 1 jam langsung. Jadi kita duduk kenang balik. Ya Rabbi, ya Allah jadikan kita daripada sitik mani, daripada ini, daripada ini, daripada ini. Duduk dalam rahim seorang ibu yang aman damai. Dunia yang paling damai adalah dunia rahim. Sebab itu kalau boleh, duduk je dalam rahim tu tak payah keluar-keluar. Itu maknanya dunia yang paling aman damai. Duduk dalam rahim. Makanan ada. Nak senam ada. Duduk dalam kolam renang. Betul tak? Duduk dalam kolam renang. Betul. Kita duduk dalam tembuni tu kan. Dalam karung tu. Kolam renang. Sebab itu kita tak penyek. Daripada kecil tu kan dia boleh membesar. Menjadi penuh dalam sebiji belon. Bayangkan jemaah semua. Itu Allah ingatkan. Berhenti sejenak, 1 minit Allah kenangkan kita dulu ya Allah dalam rahim seorang ibu. Dan akhirnya kita juga melahirkan daripada rahim kita sendiri. Itu soalan yang pertama, Allah ingatkan tentang ciptaan. Soalannya apa? Laula tazakkarun. Laula tazakkarun. Apa makna laula tazakkarun tadi?
Kenapa kamu tak mengambil pelajaran? Apa jadikan kau? Kenapa engkau lalai? Kenapa engkau buat je dengan aku? Ya Allah, jemaah semua tu mereka yang engkar dengan Allah. Ya, walaupun mereka orang Melayu, ya Allah sekarang ni macam-macam dibuat ni. Itu yang jadi Allah murka. Dia tak ingat ayat ini. Kalau la tazakkaru, kau ingat tak? Kenapa kau tak ingat asal kejadianmu? Untuk apa? Dalam ayat lain disebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Itu contoh jemaah semua. Itu dia ya. Sedih kita jemaah semua kalau kita tak kenal siapa kita. Balik nanti jemaah semua. Cuba berdiri depan cermin tu yang ada dekat pejabat pun ada kan. Cermin yang ada daripada atas sampai bawah. Cuba tengok, renung, gerakkan mata, gerakkan mulut, lidah keluarkan. Ya Allah, hebatnya ya Allah. Maka kita akan terasa jemaah semua betapa kerdilnya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soalan yang pertama. Ingat kejadianmu, wahai manusia. Ambillah iktibar. Lepas tu, ayat yang ketiga. Afara'aitum ma tahrusun. Pelan-pelan cuba tengok terjemahannya. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Afara'aitum ma tahrusun. Kau lihat tak apa yang kau tanam semalam? Aku tahu dia tumbuh je. Ini menunjukkan apa? Keperluan hidup kepada makanan. Sebab itu Allah datangkan soalan ini. Engkau perhatikan tak apa yang engkau tanam? Kenapa jemaah semua? Suruh perhati apa yang kita tanam. Maknanya, bila kita nak tanam, di situ datangnya soal pengabdian diri. Sediakan tanah lapang. Lepas tu sediakan apa? Benih. Lepas sediakan benih, masukkan dalam tanah. Lepas tu kerja siapa? Kerja. Allah turunkan hujan. Allah bantu dengan pergeseran di antara cahaya matahari, bulan. Dan juga awan, udara. Dia bertukar ganti menjadikan benih yang kita tanam itu akan bercambah. Dia akan tinggi, dia akan gerak. Tahu-tahu dah tinggi. Masya Allah. Tahu-tahu dah ada putih. Tahu-tahu dah berbuah. Masya Allah. Ya. Kadang-kadang kita lupa dengan siapa? Dengan Allah. Sebab itu Allah ingatkan. Setiap kali kita nak semai benih, ingat siapa yang mencipta, siapa yang menjadikan. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya aku tahu ya Allah. Tak adalah ambil benih kacang, ya Allah, jadikanlah kacang ini, ya Allah. Bercakap 10 minit. Ya. Nanti orang tu gila ke apa? Kacang tu dipegang, dia bercakap-cakap. Dia tak tahu yang ketiga itu kita sedang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita faham bahawa benih apa yang kita tanam itu adalah milik Allah. Kita ingat, itu milik Allah. Sebab tu kita tanam, jangan kata, kau nak hidup, kau nak mati. Lah, kesian ni. Serah bulat-bulat. Tak bolehlah macam tu. Kita sayangilah dia. Siram dia, wahai pokok, kau berbuah ya. Sebab pokok itu juga dijaga oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat yang menurunkan rezeki. Agak-agak siapa? Israel ke? Israfil ke? Cari semua. Malaikat yang menurunkan rezeki dia lah yang menjaga tanam-tanaman.
Okey, baik jemaah semua. Baik, itu soalan yang perlu jemaah jawab. Ya. Baik, lepas tu yang ketiga. Allah tanya lagi pula. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Oh, apa soalannya? Kamu ke yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Cuba jawab. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Kami tidak menumbuhkan, ya Allah. Kami hanya berusaha. Kami cari bahan. Macam jamaah yang buat kerja apa bahagian penyelidikan dekat Sirim. Dia cari bahan. Dia ketuk-ketuk bahan tu ada racun ke tak ke. Maka nanti dicop. Cop apa? Lupa dah. Cop Sirim. Berhad. Okey, jemaah semua. Jadi maknanya, bila kita ingat, kita dah jawab, ya Allah, aku hanya berusaha untuk mengadakan. Tetapi yang menyuburkan adalah Allah. Ini menunjukkan apa? Supaya kita tidak takabur. Pokok ni kan, kalau aku tak baju memang mati dah. Salah. Mati, hidup, itu semua ajal. Sama dengan manusia juga. Manusia Allah kurniakan ajal. Aynama takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Maknanya, aynama kuntum, kat mana saja kau berada, aynama kuntum yudrikkumul maut. Maut akan datang kepadamu. Bukan kita tahu. Maut akan datang kepadamu. Malaikat. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kamu berada di tempat yang begitu kebal. Kat mana kebal? Dalam Sirim kan ada pintu kebal. Almari kebal. Duduk kat situ dan diam. Boleh ke? Kenapa duduk dalam tu? Aku takut mati. Lagi dalam kebal, lagi mati. Okey, itu yang Allah kata. Bila kamu bercucuk tanam, serahlah kepada aku. Lapaskanlah dengan Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang jemaah semua dengan tak sengaja, kita campak hili yang kita dah tak bagai, kita buang macam tu je. Tiba-tiba dalam pasu tu hidup. Betul tak? Betul, dia hidup sendiri. Dengan tanpa usaha. Akhirnya, kita ambil benda tu. Ini macam kisah dulu-dulu. Dulu kan banyak kebun. Ada rumput, tumpah dan sebagainya. Dekat ayah cakap macam ni. Ayah, cili dah habis. Suruh beli. Dia kata apa? Pergi belakang sana, bawah pokok kelapa ada cili. Macam mana bawah pokok kelapa ada cili? Cili tumbuh dengan sendirinya. Siapa yang bawa? Cuba teka. Burung. Burung, ya Rabbi. Burung tu pandai pula dia. Dia makan cucuk-cucuk, tabur kat situ. Sebab itu dia mahu semua, kalau cili dimakan burung, jangan marah. Dia tak makan bijinya. Bijinya ditabur, bagi orang ambil. Jambu pun macam tu. Jambu merah, jambu putih, jambu susu. Sekarang tak ada zamannya jemaah semua. Sekarang kalau nak jambu, pergi dekat rak-rak supermarket. Baru ada dekat pasar. Ya, betul. Burung tu dia pandai. Kesian orang ni duduk jauh. Tak apalah, aku makan jambu, makan luarannya, bijinya aku cuk kat situ. Tumbuhlah dia. Betul? Betul jemaah semua. Itu yang dinamakan Allah kata, engkau tanamkah aku tanam? Jawapannya, semuanya adalah Allah. Ini yang dinamakan kalimah tauhid, mengesakan Allah. Jadi jangan lupa, jangan sombong. Baik, seterusnya. Ustazah. Ya. Tadi malaikat Mikail. Oh ya ke? Betul. Saya Google.
malaikat Mikail, dia menurunkan rezeki hujan, rezeki segala-galanya dia, tugas dia. Sebab tu jangan marah dekat dia. Wahai Mikail, kenapa tak tumbuh-tumbuh? Salah engkau tak siram. Kenapa engkau tak siram? Dahlah dia duduk bawah rumah. Mana ada air? Cuba letak kat luar sana. Salah siapa? Salah kita juga. Itu jemaah. Sebab tu aku turunkan air. Pandai-pandailah kau orang. Letak kat luar ke, kau siram ke. Tak apa, siram seminggu sekali. Sebulan sekali. Kesiannya jemaah semua. Maksudnya, kalau sebulan sekali, siram banyak-banyak. Kesian dia tak bernafas, maksud mengah. Zalimnya manusia. Engkau nak aku tapi engkau zalim. Okay? Nak senang, tak payah tanam. Pergi je dekat. Kat mana tu? Bazar-bazar saya. Ya, kalau ada. Kalau satu masa dah tak ada, macam mana? Okay. Baik, teman-teman. Ingat dia? Mikail jawapannya. Jangan Israel lah. Okay. Baik. Dan seterusnya 62. Ingat ayat 65 Allah menjelaskan lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Cuba tengok jemaah semua. Sama-sama kita tengok. 65. Sekiranya kami mau, nescaya kami menghancurkannya sampai lumat, maka kamu akan hairan tercengang. Maknanya apa? Tanaman yang kau dah tanam tu sekiranya kami mau. Siapa kami? Allah. Kalau aku nak, aku boleh hancurkan apa yang kau tanam itu. Maka, ya Allah, dia kata, masuk itulah disebut, ya Allah. Habis tanaman aku menghijau. Aku fikir minggu depan akan menuai. Pernah tak dengar tentang kebinasaan tanam-tanaman? Didatangkannya banjir. Masa baru-baru ni kan di Johor. Ubi kayu. Panjang-panjang, besar-besar. Datang banjir, habis. Tapi boleh dicabut. Kalau yang lain-lain tu habis tenggelam. Itu yang Allah kata. Kalau aku nak, maknanya kalau Allah dah murka, aku tenggelamkan semua. Atau aku keringkan semua. Macam mana kering? Tak ada hujan. Datang api pula terbakar. Maka kamu akan tercengang. Apa makna tercengang? Menyesal. Mencari, ya Allah. Baru cari, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kami dah tak ada makanan, ya Allah. Ya, turunkanlah hujan, ya Allah. Bila dah berlaku, baru nak menadahkan. Jadi kalau boleh jemaah semua kita ni, sebelum benda itu berlaku, kita dah tadah tangan berdoa. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami. Jauhkanlah kami dari bencana. Jangan bila dah berlaku banjir dan sebagainya, baru ya Allah ambillah airmu, ya Allah. Tak. Boleh faham ayat ni? Sebab ingat tak ayat berapa tu? 82 dalam surah Yasin. Yang akhir tu. Innama amruhu iza arada syai'a. Apa Allah kata? Kun fayakun. Itu ya. Urusan Allah ni bila dia nak, dia kata kun fayakun. Maka jadilah dia. Ya, ni yang jemaah kita takut jemaah semua. Yang paling kita takut akan sampai ketikanya kita tidak ada makanan. Jemaah semua. Jangan kata supermarket tu banyak. Tak. Macam mana Allah nak jadikan makanan langsung tak ada? Maknanya air ditarik, air tak ada. Jadi makanan tak tumbuh. Ketika itu, ya Allah, bayangkanlah teman-teman. Apakah makanan ketika itu? Yang tadi itulah.
yang paling kita sayang. Apa dia? Al-Quran. Quran itulah makanan kita. Zikir itulah makanan kita. Jadi ketika itu semua orang berzikir. Kalau nak makanan, pergi cari siapa? Pergi bertuhankan Dajjal. Ketika itu, Dajjal Allah murahkan. Allah berikan dia kekuasaan jemaah semua. Na'udzubillah. Itu yang para ulama selalu sebut bila hari Jumaat ya. Suruh baca surah Kahfi. Baca yang 10 akhir itu. Jadi maksudnya bila baca 10 akhir itu, hati kita ni dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, jadi kita tak lagi buat kerosakan. Kita tetap patuh, tetap solat, tutup aurat. Di mana kita boleh dilihat oleh orang yang bukan mahram. Itu maksudnya jemaah semua. Okey, boleh ingat ayat ni? Baik. Ya. Tapi orang kata baca ayat Kahfi tu untuk selamat akhirat. Untuk fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Dajjal tu bukan di akhirat tu. Di dunia. Akhir zaman. Ya. Maksudnya ayat Kahfi tu bukan hanya untuk untuk jauh daripada fitnah Dajjal, tapi juga untuk kita macam tu. Macam ni. Bila kita sudah baca surah Kahfi, kan yang baca surah Kahfi orang baik ke orang yang fasik? Tentulah orang yang baik-baik kan. Itu yang dikatakan laukana al-bahru midadan li kalimatihi, ayat akhir tu kan. Ya Rabbi, itu yang jadinya kita akan jadi baik. Bila jadi baik, maknanya Allah ridha. Jangan kita kata siapa baca Yasin mesti tak masuk neraka, masuk surga. Itu sebagai satu ikhtiari. Maknanya, kalau nak selamat, kena patuh, bukan? Kena solat, kena puasa, kena zakat, kena buat baik, makanan yang halal, jangan tuduh orang, sangka baik, memaafkan orang. Boleh? Itu dia ya. Jadi maknanya dalam duduk-duduk tu, bacalah sekarang ni jemaah semua. Sementara masih boleh bernafas. Nantilah umur aku baru 30, belum lagi 50. Ya kalau sampai 50. Kalau tak sampai. Betul kan Pak semua? Saya ni terasa bersyukur sangat. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau beri umur sampai setakat hari ini. Baru berapa? Baru 27 tahun. Muda lagi kan? 27 tahun. Ya Allah, Somel lagi. Mohon keamanan. Lepas itu uji dengan COVID pula. Maknanya duduk rumah diam-diam. Maksudnya bukanlah diam, dia mencari keridaan Allah. Ya Allah hebatnya. Kalaulah aku dulu mati 40 tahun, ya Allah, aku tak sempat lagi beramal, ya Allah. Itu maknanya bersyukur, berkat Allah panjangkan bidang usia. Sebab itu jemaah jangan cakap, kalau baca tu baiklah aku mati sekarang, kena cari bekalan dulu untuk akhirat. Okey jemaah semua, baiklah. Lepas tu lau nasya'u ja'alnahu hutaman. Tafaqahun. Okey, ayat 66. Inna lamugramun. Bermaksudnya sambil berkata sesungguhnya kami benar-benar menanggung kerugian. Ialah dah habis semua punah, menanggung kerugian. Jemaah kalau baca surah Al-Kahfi tak silap. Yang dua orang sahabat dia kebun dusun yang begitu banyak. Satu dusun orang kafir, orang munafik punya. Yang satu orang Islam punya. Yang orang kafir ni rasa bangga. Kebun aku banyak, hasilnya banyak.
Satu masa Allah uji. Apa yang Allah uji? Habis semuanya, kering, terbakar. Jadi dia macam ni tangannya. Maknanya, ya Allah, aku dah habis modal ratus ribu ni, siang malam aku, ya Allah. Masa tu dia tak cari Allah. Barulah dia ingat kawannya kena tulah. Aku dah cakap dulu. Engkau yang paling hebat. Sekarang rasukan. Kita tak nak macam ni jemaah semua. Maknanya menyesal kerana lupa dengan Allah. Sebab itu jemaah semua kita dilatih. Rezeki yang kita ada sekarang ni berkatilah. Jangan sebut, alah, aku tak akan jadi miskin. Kita ni bukannya kaya. Kan? Alah, aku tak akan jadi miskin. Tak, kalau Allah nak jadikan kita miskin, sekelip mata je. Boleh? Maknanya senantiasa bersyukur. Syukurlah belanja syukur. Kalau bawa kuih dekat pejabat tu, kalau kuihnya satu, ada kawan sebelah bagi 4. Rasa sikit. Jadi yang sebelah, dia aku jijik dah. Dia tak nak terima. Sebab apa? Tangan kau kotor, dia kata. Ini maknanya apa? Orang sebelah tu tak kabur. Kita penjawab, kau tak nak sudah. Lain kali, aku tak nak bagi. Jadi 2 kali, sama. Yang memberi jadi berdosa, yang menerima pun, yang tak nak terima jadi dosa. Jadi kalau kata tak nak, cakap je, Alhamdulillah. Okey, jemaah semua, itu maknanya senantiasa ada perasaan ihsan. Ihsan tu di mana-mana. Ihsan tu apa? Perasaan kesian. Ada ihsan. Jangan perasaan takabur. Boleh? Itu yang Allah kata, inna lamughramun. Tuhan kataku, tak boleh makan, tak boleh tidur. Kenapa? Dusun aku habis terbakar. Anak aku nak makan apa? Dia kata. Isteri aku ada 2. Aku nak berjalan, minyak keretanya mana? Mulalah. Sebab lupa dengan Allah. Dan seterusnya. Bal nahnu mahrumun. Ayat 67. Bahkan kami tidak mendapat apa-apa hasil pun. Ini siapa yang cakap? Yang tadi itulah yang Allah uji. Dalam tangannya macam ni, macam ketuk kepala. Tahun ni kami langsung tak dapat hasil. Sekarang ni banyak orang yang cakap macam tu kan. Gaji kami kena potong. Ya. Dulu gaji ribu-ribu, sekarang ada kerja, ada gaji kena potong. Itu sebab apa? Masa sebelum dipotong, dia tak ingat. Sebenarnya, jemaah semua. Hakikatnya sebenarnya yang memotong tu siapa? Jawapannya daripada Allah. Okay. Sebab itu, apa yang ada kita manfaatkan. Ini tak sedar jemaah pukul berapa? 1:57. Sikit lagi Yang ini pula ayat 68. Itu tadi tentang apa? Tanaman. Yang ini tentang apa? Al-ma. Air. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Ya. Dalam ayat 68. Pernahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Jemaah semua. Tadi minum apa? Air kan? Tapi kira air tu datang dia. Alah, aku picit je bayar RM3. Dapatlah air. Maksudnya asal punca air itu daripada langit. Siapa yang turunkan? Tadi itulah malaikat Mikail. Ya, dikumpulkan apa? Macam mana nak jadi air hujan? Wap di bawah ni kan. Sirim lagi tahu dibuat kajian. Di bawahnya naik ke atas, dan dia jadi apa tu? Jadi awan, turun balik jadi air hujan. Jadi maknanya bila kita lihat yang tu, maka kita kata ya Allah. Sebab itu jemaah semua, cuba jaga lidah kita bila turun hujan.
Selalu jamaah tidak bersyukur. Asyik hujan aja ni. Aku nak jadi, dia kata. Kami nak pergi kerja. Sepatutnya ujian itu adalah rahmat. Boleh tak cakap apabila turun hujan, cakap Melayu je. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang hujan apa? Membawa berkat. Rahmat. Hujan nikmat, hujan berkat. Ini tak. Kita pergi dekat pejabat, sidai kain dekat luar rumah, hujan. Lah hujan, Masya Allah, hujan. Ini apa? Garu kepala. Habis dah, balik ni kena basuh lagi. Macam tu lah. Dah tu pergi kerja, janganlah sidai kain depan, dekat halaman. Tetap dalam rumah. Dan sebagainya. Salah siapa? Salah sendiri juga. Itu yang Allah kata. Ingat jemaah semua. Kau tahu tak, air itu datang daripada mana? Akhirnya membawa kita kepada mengenal siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita berhenti kat sini ya. Ingat tadi nak habiskan memang tak boleh juga. Sebab kita nak bawa jemaah semua merasa. Hati merasa tentang nikmat yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah. Jadilah manusia yang senantiasa bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi nanti akan datang kita masuk dalam bahagian air. Betul lah. Manusia dah ada. Lepas tu makanannya dah ada. Lepas tu airnya pula datang daripada mana? Sebab air yang menumbuhkan, air yang menghidupkan. Sebab itu nanti datang ayat yang ke-74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nanti datang dalam ayat 70. Falaula tashkurun. Kenapa engkau tak nak bersyukur? Kenapa engkau tak nak bersyukur? Okey, jemaah semua. Surahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ya Allah, afiatkan seluruh tubuh badan kami ya Allah. Penglihatan kami ya Allah, pendengaran kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah segala kesalahan kami. Ampunilah kami, kedua ibu bapa kami, keluarga kami, saudara kami ya Allah. Jadikan hari Jumaat ini hari yang barakah ya Allah. Hari yang barakah ya Allah. Hari Engkau mengampunkan dosa kami. Hari Engkau menambah rezeki kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, insyaAllah. Mimi, jumpa. Alhamdulillah. Okey. Macam tak nak pergi pula. Apa yang tutup ni?